Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sayyidul amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Amma ba'du. Yang saya kasihi tuan-tuan imam, tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa peneraju Masjid Sayyidatina Khadijah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum PKP sampailah habis PKPP, belum sempat lagi bersama tuan-tuan, dan malam ini merupakan malam pertama saya akan bersama dengan tuan-tuan untuk saya bincangkan tentang huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah Al-Quran satu persatu seperti mana yang sebelum ini telah saya lakukan. Saya akan cuba menghabiskan semua huruf-huruf Quran ini dengan latihan-latihannya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada masa yang lebih kurang ada 32 minit sahaja untuk kita, insya-Allah. Dan dari segi masa itu memang penting, tapi dari segi pengisian masa itulah yang paling penting. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya baca dulu sedikit. Ada satu hadis yang menyebutkan tentang belajar dan mempelajari Al-Quran ini di sudut kelebihannya, dan juga bagaimanakah sebenarnya bacaan Quran itu dalam sifat bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhu menyifatkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai annaha na'atat qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Ini sifat bacaan Rasulullah. Maksudnya macam mana? Kata Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhu, beliau menyifatkan bacaan Rasulullah itu iaitu bacaan yang jelas antara sebutan satu huruf dengan satu huruf, yakni jelas sebutan makhraj dan sifat huruf. Maka saya bawa ke tuan-tuan pada malam ini huruf ba, huruf yang kedua dalam huruf hijaiyah. Akan tetapi sebelum ini saya telah mulakan dengan huruf yang berada di bibir. Ada 4 huruf ada di bibir. Saya dah terangkan 2, fa dengan waw. Malam ni saya nak ambil ba. Selepas ni saya akan sambung lagi sesi dengan huruf mim. Baik, huruf ba. Kalau doa para ulama disebut ba itu dengan barakah. Minta barakah untuk Al-Quran ya, yang kita baca. Biarpun satu huruf tapi ia penuh dengan keberkatan. Huruf ba ini dari segi makhraj dia, makhraj makna tempat keluar huruf ya. Tempat keluar huruf ba ini ialah di antara 2 bibir. 2 bibir ini melahirkan huruf ba. Jadi kalau kita letak mulut ini gini, kita tutup, kita buka, jadi ba. Gitulah. Tapi huruf-huruf yang lain yang berada di bibir seperti huruf mim itu kita nak sebut huruf dia, kita kena buka dulu baru kemam jadi mim. Tapi ba ni daripada tutup kita buka, ba, begitu saja ya? Dan ba ni bunyinya ba, bukan bunyi yang selain daripada itu. Ada kalau eja Melayu jadi ba barangkali kan, ba. Ba tu nampak dia seperti huruf ba, tapi bukan huruf ba yang sebenar ya. Baik, kita lihat satu persatu. Kenapa?
Kerana sifat huruf ini yang menyebutnya, menjadikan sebutannya seperti mana yang saya jelaskan sebentar nanti ya. Bagaimana pula huruf ba itu jadi ba, kita sebut dengan ba atau bo, lebih lagi lah. Kalau bo lebih lah, ba, bunyi itu semakin tinggi, sebenarnya dia ba, begitu saja, ba ya. Kalau guru saya menyebutkan nak sebut huruf ba ni, muka mau senyum lah nak sebut ba ni. Jadi tuan-tuan senyum lah nak sebut huruf ba. Jadi sebelum tuan-tuan sebut huruf ba, senyum dululah. Okey, senyum dulu, ba, baru dia jadi ba ya. Baik, sifat berlawanan bagi huruf ba ni, sifat berlawanan maknanya kalau saya tulis itu jahar, jahar lawannya hamas, macam itulah maksud dia ya. Sifat syiddah lawannya rakhawah, sifat istifal lawannya isti'ala, sifat infitah lawannya itbaq, sifat idlaq lawannya ismat ya. Baik, itu nama-nama sifatnya. Kalau tuan-tuan nak menghafal boleh, tak menghafal pun tak apa, sebagai maklumat. Para ulama mengaturkan ilmu ni supaya sampai maklumat pada kita. Faham tak faham tentang ilmu itu yang kita pelajari, nak kita fahami itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu wajib dipelajari. Sekurang-kurangnya ada maklumat yang sampai kepada kita bahawa huruf ba itu dinyatakan oleh ulama qurra ada 5 sifat berlawanannya. Pertama jahar, kedua syiddah, ketiga istifal, keempat infitah, kelima idlaq. Kemudian dia ada pula satu lagi sifat tunggal. Jadi sifat berlawanan dengan sifat tunggal ni termasuk dengan sifat lazim bagi huruf. Jadi sifat lazim yang kedua iaitu sifat tunggal, ba ni dia ada satu sifat lagi dipanggil qalqalah. Baik, muka surat 2 pergi. Satu persatu saya huraikan. Saya huraikan sifat berlawanan bagi ba. Pertama, huruf ba itu dia bersifat jahar. Jahar itu apa? Nyaring, nyata. Pada istilah kita nak faham, jahar ni ialah nafas tertahan menyebutnya kerana kuat berpegang kepada makhrajnya. Di bawah tu ada 19 huruf jahar, 19 huruf jahar, 10 huruf hamas. Hamas tu lawan dia. Maksudnya ialah jahar ini nafas tertahan, maksudnya tidak ada keluar bunyi angin ketika menyebut huruf ba. Manakala 10 lagi yang sebelah dia tu, itu huruf yang keluar angin ketika menyebutnya. Ba adalah huruf yang tidak ada keluar angin. Itu saja maksud dia ya. Baik, kalau baca saya kata contoh betul bunyi seperti angin nak keluar tu. Ba tidak begitu. Ba tu dia tanpa mengeluarkan angin. Jadi babi bi bismillah, begitu saja ya. Bi begitu, bukan pi. Boleh faham tak kalau saya sebut tu? Kalau bunyi pi itu ada angin, dia bi saja, tak ada angin ya. Itu maksudnya jahar. Yang kedua sifatnya syiddah. Syiddah lawannya rakhawah atau lawannya tawassud. Syiddah maknanya ialah kuat ya. Pada istilah dari segi huruf ialah suara tertahan ketika menyebut hurufnya kerana berpegang kuat pada makhrajnya. Ada 8 huruf: alif, hamzah, jim, dal, qaf, ta, kaf dengan ta dan kaf ya. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf yang disebut sebagai syiddah atau tertahan suara ketika menyebutnya. Macam mana? Begini, kita kata huruf yang bersifat syiddah ini, dia ketika dia mati jelas sangat dia tidak melahirkan suara yang terlajak. Contoh, kita matikan huruf ba, contoh kita mati huruf ba ya. Contoh kita nak mati huruf ba, kita mati ab, dia melekat bunyi dia. Ab, melekat. Ab, dia tak boleh lajak. Ab, tu lajak. Dia tidak begitu, dia ab, melekat betul ya. Begitu juga huruf yang 8 yang lain seperti hamzah,
jim, dal, itu huruf-huruf qalqalah, semuanya huruf yang berbentuk syiddah. Huruf ta, huruf kaf dan ba sendiri, ya. Baik. Kemudian dia bersifat istifal. Ba bersifat istifal dari segi bahasa maknanya menurun. Dari segi istilah ialah tidak terangkat lidah ke tidak terangkat pangkat lidah ketika menyebut hurufnya. Jadi lawan bagi huruf istifal ada 7 huruf yang isti'la. Jadi yang paling banyak huruf yang bersifat dalam Quran istifal, dan isti'la itu merupakan sifat berlawanan bagi dia. Ada 7 saja huruf isti'la, tapi yang selebihnya istifal. Macam mana istifal ini? Istifal ini ialah tak terangkat pangkal lidah kita. Mana lidah kita lah keadaan stay kalau sebut huruf ini. Berapa hurufnya? 22 huruf. Okey. Kita bariskan. Cuba tengok jadual sebelah saya buat. Abata. Saya ulang balik ba, betul? Jadi saya nak latih bunyi ba tu. Macam mana bunyi istifal? Bunyinya rendah, bunyinya menurun saja. Contoh, cuba tuan-tuan sebut ba, ta. Begitu saja bunyi dia. Dia tak bunyi ba, ta. Nampak? Kalau ba, ta, dia tidak jadi istifal itu. Ataupun kalau di istifal pun bentuknya terlalu meninggi, nak seperti isti'ala pula. Jadi bukan ba, ta, tapi ba, ta. Jangan rendah sangat jadi pula ba, ta, macam orang putih pula nak sebut kan. Tidak, dia tetap juga bunyi ba, ta, begitu ya. Cuba tuan-tuan sebut dengan saya, abata, abata. Laju-laju, abata. Ya tuan? Oh ada tuan. Abata. Ada lagi yang lain. Ada yang lain lagi. Kalau ada. Tu. Okey, dah ada. Okey, dah ada. Kalau tak ada ringkasan, saya bagi sini ya, ambil sini ya. Insya-Allah. Tak apa. Memang saya sediakan untuk tuan-tuan. Cuba tuan sebut abata. Abata. Abataba. Abataba. Jadi ba yang pertama kita sebut tu sama bunyi dia dengan ba kedua. Abataba. Jadi kalau tuan-tuan jumpa huruf yang lain yang istifal, contoh macam tha, tuan-tuan sebut abatatha. Jadi wazan dia abata adalah abata tha, abataja, abatada, abatadha. Begitu. Nampak ya? Abatasa, abatasha. Itu huruf-huruf yang istifal. Dia tak boleh misalnya kata abatasha. Dah jauh tu. Bunyi jauh kan? Abatasa, dah jauh. Sepatutnya abatasa. Begitu. Jadi nanti bila tuan-tuan baca dalam Quran, tak baca sayaqulu sufaha, tak baca macam tu kan. Dia mesti nanti sayaqulu sufaha minan nari ma wallahum. Bunyinya macam tu yang disebut sebagai istifal. Kemudian sifat yang berikutnya ialah infitah. Infitah ni terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. Ada 25 huruf infitah. 4 saja yang lawannya itbaq. Itbaq ni apa dia? Huruf sad, huruf dhad, huruf ta, huruf dha. Senang nak ingat. Yang selebih tu infitah. Maksudnya kalau sebut huruf ta, huruf dha, huruf sad, huruf dhad, lidah kita ni dia akan menerpa kepada langit kita. Contoh, cuba tuan-tuan sebut huruf sad, dia sebut dia berbaris. Sa. Tuan-tuan boleh rasa lidah tuan tepi dia akan melekat dekat langit. Dia mesti melekatnya ya. Tuan-tuan huruf sebut huruf ta. Ta. Boleh rasa lidah tu akan sebelum nak sebut ta tu boleh rasa ada lidah kita melekat dekat langit. Dia berpegang kuat dekat langit kan. Kita sebut huruf dhad ya. Dha. Kita boleh rasa tepi lidah gitu dia melekat dekat langit kuat ya. Tapi huruf yang selebihnya ada 25 termasuk ba, semua dalam keadaan lidah yang stay saja. Dia tidak terangkat sehingga memegang lelangit lidah kita itu ya. Itu dinamakan infitah. Nanti apa kesan dia? Kesan dia ada juga huruf-huruf infitah yang lain seperti ya. Selalu ada ya yang mati di akhir kan. Contoh kita baca Nabi, kita matikan ya itu mati bersabdu kan. Maka buka mulut kita Nabi. Buka mulut. Jangan Nabi
tutup mulut, mana tidak infitah itu, ya. Mana huruf tu kekurangan di sudut sifat yang sebenar. Baik, yang kelima sifatnya ialah idlaq. Idlaq ni lah dia bunyi disebut tergelincir ataupun lancar, menyebut dengan mudah kerana sebahagian huruf ni keluar daripada hujung lidah dan sebahagian keluar daripada dua bibir. Ada 6 saja huruf yang bersifat idlaq. Idlaq ni senang nak sebut, ba, jangan susah-susah sebut huruf ba, jangan ba, itu bukan idlaq, itu dia jadi ismat, susah nak sebut, ba, bukan ba, dia ba, senang saja, ba, gitu ya. Baik, ke belakang lagi, sila maju tuan-tuan. Ba ni memiliki sifat tunggal, satu je. Ada 5 huruf yang memiliki sifat yang sama, sifat tunggal dengan ba ni, iaitu qalqalah. Apa makna qalqalah? Qalqalah ni maknanya bergerak, bergetar, itu qalqalah. Dari segi istilah ialah lantunan suara yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Atau senang kita nak kenali dia dengan satu istilah lain disebut detakkan, bunyi detakkan. Masa bila bunyi qalqalah ini, masa bila sifat qalqalah bagi ba berlaku dan 4 huruf yang lain sama qalqalah ini, qaf ta ba jim dal, disebut huruf qalqalah bukan? Ketika dia mati sahaja, ketika dia sukun sahaja akan berlaku detakan. Ketika dia mati, contoh ba kita matikan ab, tapi syiddah dulu, tertahan dulu, ab, baru bunyi ba tu, ab, dan segera bunyi qalqalah tu. Dia tak ada ab, ba, tak boleh, itu bukan qalqalah. Dia bunyi yang dilepaskan singkat saja, ab, macam tu saja. Cuba tuan-tuan sebut ab, macam tu, cuba ab, macam tu, ya. Yang salahnya ialah tak ada bunyi tekanan syiddah, bunyi ab saja, ab. Kalau ab tu ejaan ab, bukan ab. Dia sebenarnya ab, begitu, ya, ab, begitu, ya. Nanti kita akan latih. Sila belakang, laju sikit ni tuan-tuan, ya. Sekarang ni maghrib isyak masa makin pendek, dah macam mana, ya? Tak pasal kita kejar, kerana tuan-tuan lepas ni ada kuliah lagi. Saya cuba, ya. Tak ada? Oh, tak ada. Biasanya ada kuliah depan. Dulu ada? Oh, so tak ada. Okey. Tak apa. Kalau tak ada pun mungkin tuan-tuan kata, ish, janganlah panjang, mana saya cukup lah. Okey, tak apa. Saya cuba, ya, insya-Allah. Baik, kita latih huruf ba ni. Ketika dia berbaris, ketika dia mati. Okey. Semua sifat yang kita sebut tadi lah, istifal, syiddah, infitah, semua ada dalam apa, makhraj syafatan ni, latihan pada jadual ini, iaitu babau walibabna minal mubni mubabau walibaba. Ini wazan saja, ini bukan ayat Quran, ini wazan. Saya sengaja buat ni dan saya ambil daripada buku tahfiz Al-Quran yang adik-beradik tahfiz tu kan, dia buat buku, saya ambil modul dia ni, kaedah ni masuk ke dalam ni. Saya fikir kaedah ni agak ringkas, boleh membantu kita macam mana nak lafazkan huruf ba ketika berbaris, ketika panjang, ketika berdengung, ya, insya-Allah. Mari cuba tuan-tuan sama saya sebut ba, pendek saja, ba, abataba, senyumlah sikit sebutnya, sebab ba ni senyum. Ba, ayuh, senyumlah, ya. Ni panjang dulu, babau, cuba, walibabna, yang bunyi babna itu, bab itu qalqalah, qalqalah sughra. Walibabna minal mubni mubabau walibaba babau walibabna minal mubni mubabau
walibaba. Jadi ba pertama dengan ba akhir tu bunyi dia sama je, tak ada bunyi lain. Tak adalah mula sebut babau hujung walibaba, ada lain bunyi tu kan. Bagi wazannya sama semua, ya. Baik. Sekarang kita bunyikan lembut sikitlah sebutan Quran ni, ya, sebab Quran ni kena baca dengan satu kaedah dia panggil layyinatan, suara yang lembut baca dia. Bila lembut dia akan ada bunyi-bunyi dengan irama tertentu untuk Quran. Okey? Mari saya latih yang tu dulu sebelum kita pergi ayat. Babau, cuba. Walibabna minal mubni mubabau walibaba. Tapi kaedah dalam Quran macam tu kan, maknanya janganlah kalau mat tu dua rakaat je, jangan lebih lah. Jangan syok bunyi nanti lebih walibaba tiba-tiba panjang lebih pula, tak boleh. Kalau dua-dua je lah. Kita buat kaedah macam tu, ya. Cuba. Babau walibabna, cuba. Minal mubni mubaba walibaba. Aywa, sekarang satu nafas. Tarik nafas, saya baca dulu, ya. Nanti tuan-tuan dengar, tuan-tuan buat pula, ya. Satu nafas baban sampai ujung, ya. Babau walibabna minal mubni mubabau walibaba. Cuba tarik nafas dalam. Mula. Babau walibabna minal mubni. Aywa, sadap so tuan-tuan baca, ya. Saya dengar sadap. Tuan-tuan pun terperanjat, tak sangka pula suara saya sadap juga rupanya. Baik. Pusat sebelah tuan, kita ambil latihan dia pula, ya. Latihan ayat, daripada surah As-Saff ayat 4. Kita nak tumpu huruf ba saja, nak tumpu huruf ba saja, ya. Kalimahnya ialah yuhibbu, yuhibbu, ya. Baik. Prinsipnya senang saja nak faham. Prinsip tentang baris, ya. Baris Quran ni kalau sekiranya dia berbaris atas, maka mulut kita dalam keadaan yang biasa-biasa je, tak ada ubah apa-apa. Okey, dengan sebutan huruf istifal tu mana mulut jangan buka besar. Jadi huruf Quran ni kalau kita nak baca jangan buka besar. Suara tu yang maju, bukan mulut yang kalau makin tinggi mulut tu makin besar, tak. Mulut besar tu je. Suara saja mungkin tinggi, ikut tabaqah lah. Contoh macam ba tu nak buat rendah, babau walibabna minal mubni. Tuan-tuan tengok mulut saya, ya. Tengok mulut saya. Saya buat tinggi sikit suara. Babau walibabna minal mubni. Tuan-tuan tengok mulut saya besar ke kecil? Sama je macam yang tahun tadi kan. Saya tinggikan lagi suara. Babau walibabna minal mubni. Ada saya perlu buka mulut besar-besar untuk tinggi? Tak ada. Sebab apa? Itulah kaedah baca Quran. Disebut sebagai kaedah thuluthul jawfiyah. 1/3 mulut saja nak buka baca Quran ni. Mulut nak baca Quran ni maksudnya thuluthul jawfiyah, maksudnya jangan buka mulut besar-besar baca Quran, ya. Baik. Berlatihlah. Tapi tak adalah kemam-kemam mulut baca lah kan. Tak ada bukan kemam lah, tak ada. Dia biasa je, cuma mulut tu jangan besar. Boleh, ya? Suara saja nak tinggi rendah itu ikutlah kaedah dia. Baik, suratus
Saf, suratul Saf ayat 4. Tumpu kepada huruf ba yang bari depan sebelumnya dia bersabdu dimatikan, dia sabdu oleh huruf ha. Tuan-tuan ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sila. Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Tuan-tuan jumpa yang pertama huruf ba bagi depan, betul? So prinsipnya bagi depan muncung, bagi atas tadi kita dalam keadaan mulut yang rata je kan. Bagi depan mesti muncungkan sikit tuan-tuan, bagi bunyi dia tepat bunyi dia. Cuba tuan-tuan tengok mulut saya. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi. Jadi mana huruf bagi depan muncunglah sedikit ketika menyebutnya. Kalau ada dia maddul waw, dia mad dengan waw, kekal dia muncung tu. Gitu ya. Kalau dia cuma baris satu, sekejap sajalah dia muncung. Okey, cuba tuan-tuan buat. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Cuba. Aywa, yuhibbu, cuba. Yuhibbu, yuhibbu, yuhibbu. Macam tu je, yuhibbu ya. Jangan yuhibbu, yuhibbu. Kerana dia nak bagi sampai lah kononnya kan. Tak ada. Begitu saja bunyinya. Yuhibbu saja. Ya. Bukan yuhibbu, yuhibbu jadi bagi atas. Jangan innallaha yuhibbul ladzi di bagi atas dia tu. Yuhibbu, gitu saja. Okey. Baik. Yang kedua surah Az-Zumar ayat 54. Ini ba bagi depan, maddul waw, munfasil pula lagi, 4 harakat atau 5. Jadi kekal muncung sikit. Wa anibu ila rabbikum. Cuba. Aywa. Jadi janganlah bagi depan pula tak muncung, tak betul lah, bunyi pun pelik nanti. Cuba saya tunjuk contoh bagi depan kita tak muncung. Wa anibu, bunyi be, bukan bu. Nampak? Sepatutnya wa anibu, mesti muncung. Wa anibu ila rabbikum. Sila. Baik, Ba'din suratul Nisa ayat 18, ba yang mati, qalqalah. Tapi sebelumnya dimatikan oleh ta yang bagi depan. Kita tengok bunyi dia. Ini semua huruf istifal, bunyi rendah lah. Caranya qala inni tubtul an. Cuba. Tubtul an. Nampak je dia begitu je kan. Tubetul, ringan je bunyi dia, istifal ya. Dia istifal, bunyi rendah. Kalau kita baca qala inni tubtul, tubetul tu memang tubetul ya. Dekat-dekat dengan botol dah ya. Dia ringan, tubetul an, begitu ya. Qala inni tubtul an. Cuba. Aywa. Kemudian kita baca suratul Baqarah ayat 96, mim mati jubaba ikhfa syafawi. Macam mana nak buat? Masa tum tu senyum sikit, buka mulut, jangan rapat sangat.
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Cuba. Ayuh. Kemudian surah Asy-Syura ini ba bagi bawah, maddul ya, baca dengan 4 harakat munfasil. Allahu yajtabi. Macam mana nak sebut kalau bagi bawah? Prinsipnya kalau bagi bawah sebutan kita punya mulut dalam keadaan macam mana? Dia menyeringai sikit tuan-tuan. Macam ni. Ni bagi bawah, ya. Begitu, ya. Cuba ya, sikit lagi kita habis ya. Saya tunjuk contoh, tuan-tuan tengok mulut saya je ya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Cuba. Yajtabi, mulut je menyeringai. Betul ke saya kata menyeringai tu, betul kan? Macam mana? Menampakkan gigi sikit. Yajtabi. Tu kalau baris bawah. Mana-mana baris bawah tambah ada dia mat pula, lagi menampakkan keadaan macam tu supaya tepat bunyi sebutan baris kalau kita mulut biasa-biasa je, dia tak tepat. Contoh, Allahu yajtabi, jadi tabi. Nampak tu? Jadi tabi lah, tak jadi tabi, jadi tabi. Allahu yajtabi, bukan tabi, tabi. Begitu. Sebutannya ya, boleh ya? Baik. Habiskan ayat je. Wa yahdi ilaihi man yunib. Cuba. Ayuh, surah Baqarah ayat 124. Ba'tu mati. Dia qalqalah, dan sebelumnya matinya huruf istifal yang bagi bawah, jadi bunyinya memang nipis betul lah ya. Macam mana bunyinya? Wa idzibtala, wa idzibtala, idzibtala, wa idzibtala tu bukan, wa idzibtala. Itu tidak mencapai kepada bunyi yang sebenar dengan sifat dia, dengan baris dia. Wa idzibtala, wa idzibtala. Boleh dapat ya? Cuba. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sekali lagi tuan-tuan, mula. Ayuh, surah Yunus. Ba tu, satu bi, satu ba. Dua ba bertemu. Tadi kita dah tahu sifatnya syiddah. Syiddah maknanya dia bunyi tertahan suara. Jadi maksudnya bi, ba tu mesti bunyi yang tepat kita sebut. Tuan azan dulu? Tak, okey. Okey, sila. Saya tunjuk contoh. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Cuba. Dia ibaratnya kita ni macam bawa kereta atau motor ni, ada selekoh rosmen lah, selekoh banyak kan. Jadi kalau keadaan selekoh banyak ni macam mana tuan-tuan? Speeding tak? Tuan lagi 120 ke? Tak kan? Jadi slow sikit lah. Jadi slow tak apa. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ. Dia kena begitu. Supaya jangan baca laju-laju. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Tak sebut pun tak terang nanti.
Dia huruf yang syiddah mesti jelas biba, mesti biba, begitu ya. Baik, sekali lagi tuan, sama-sama saya sedia mula. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Aywa, surah Al-Baqarah ayat 58. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. Satu panjang, satu pendek. Jadi bab, gitu je ya. Wadkhulul baba sujjada. Baik, sekarang ba mati dimatikan oleh huruf yang baris atas, iaitu ta baris atas, istifal juga. Jadi macam mana nak bunyikan dia? Antabtaghu bi amwalikum. Cuba. Kalau kita baca tabtaru boleh, tak ada salah, tapi bunyi itu memang bunyi yang banyak meninggalkan sifat yang sebenar huruf ba lah, dan sifat-sifat yang huruf yang lain ya. Jadi bunyi istifalnya tabtaru bi amwalikum. Sila. Boleh rujuk suratul Nisa ayat 24. Kemudian yang akhir sekali suratul Masad. Ini ba ni huruf qalqalah, ba ni huruf qalqalah, sifat qalqalah ada sabdu. Jadi dia ada sedikit perbezaan dengan ba yang mati tanpa sabdu. Ya. Kita waqaf, kita berhenti, ba tu ada sabdu, maknanya ba tu mati. Kemudian dia mati double ba tu. Jadi macam mana nak bunyikan dia? Sifatnya double. Kalau sifat double caranya, contoh ke yang bawah, kita baca yang bawah dulu, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dulu, itu yang single, tak double, kita matikan. Macam mana bunyi dia? Cuba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Cuba. Wa ma kasab. Ya, kasab. Jangan wa ma kasab. Bukan kasab. Nak dekat bunyi kasab tu, kasab bukan. Kasab, begitu kan? Ni straight saja, dia tanpa tangguh. Sebab tak ada sabdu. Yang atas tu ada sabdu ba-nya, kita wakaf. Caranya kita delay sedikit, lebih kurang 2 harakat ikut wazan bacaan. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ba tu kemudian bunyinya. Tab. Lewat sikit bunyi dia. Cuba sedia tak nampak semula. Watab. Watab. Aywa. Yang tadi wa ma kasab. Abi lahabin watab. Aywa, itu beza dengan wa ma kasab. Dia ba yang mati sama juga kita wakaf, tapi satu bersabdu, satu yang mati single tanpa sabdu. Boleh ya? Boleh. Baik. Jadi pada malam ni alhamdulillah kita latihan huruf ba. Mudah-mudahan apa yang Rasulullah sabdakan kepada kita, mengambil pengajaran daripadanya. Kita naklah mempelajari Al-Quran ini sungguh-sungguh, satu huruf demi satu huruf. Kerana Rasulullah baca macam tu. Rasulullah baca seperti itu, seperti hadis yang saya sebut pertama tadi, ya. Maka menjadi pahala besar bagi kita, kerana cuma membaca satu huruf pun sudah menjadi pahala yang besar bagi kita. Mudah-mudahan perjumpaan dalam ini memberi manfaat yang besar pada kita bersama, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bihi nasta'in, wa salatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.